Dari mana sayang? Kedai. Ini memang Jahanam lembab nama dia. Saya beritahu ni supaya ingat. Supaya apa sayang? Ingat. Aku guna bahasa kasar sikit. Tun Musa Hitam kata orang Melayu kalau kita nak ajar dia, kena guna bahasa kesat. Baru dia tergantung, boleh ingat. Mula-mula dia kata, orang mengajar ni kat ni, cakap kasar betul. Tapi dalam kasar tu, tergantung kepada dia. Dia ingat. Kalau dia jawab satu patah perkataan dia, dari mana yang? Dari kedai. Ini memang betul-betul lembab nak mampus. Supaya kau ingat. Jadi tak boleh. Jangan biasakan anak kita jawab satu patah perkataan. Kalau dia jawab dua patah, ataupun dalam sekolah disebut sebagai kata-kata majmuk. Majmuk. Dua ayat disatukan, dinamakan apa ya? Ayat majmuk. Dua ayat pun lembab juga yang. Dari mana? Dari kedai beli gula pun lembab lagi. Tengok yang. Tengok baik-baik. Hati apa saya cakap ni. Kau tak jumpa lagi, 20 tahun lagi tak jumpa. Apa yang penting? Bila dia bercakap, mesti ada fakta dan data. Ini kritis. Ini otak apa sayang? Otak kritis. Dia cakap ada fakta dan data. Nampak sayang? Ada fakta dan apa sayang? Data. Ros, ada kau catat tu? Apa benda fakta, apa data? Tengok contoh. Dari mana yang? Saya dari kedai mama beli gula dengan kicap. Nampak sayang? Penat mama letih jalan kaki 2 kilometer. Ada tak data dan fakta? Ada. Dari mana sayang? Saya dari kedai mama beli gula dengan kicap. Nampak ya? Itu fakta. Beli apa? Gula dan kicap. Itu fakta. Penat mama jalan 2 kilometer. Jalan kaki dengan adik 2 kilometer. 2 kilometer itu data. Jadi kita kalau bercakap, berbual dengan anak-anak, biasakan dengan adanya fakta dan data. Nampak sayang? Dari mana sayang? Saya ulang lagi. Dari kedai mama beli gula 1 kampit, kicap 1 botol. Itu ada fakta dan data. Faktanya apa? Kicap. Faktanya apa? Gula. Apa datanya? 1 botol kicap, 1 kampit gula. Penatnya mama jalan kaki dengan adik jauh 2 kilometer. Nampak tak sayang? Nampak tak sayang? Ini baru ada data dan fakta. Maka anak kita masuk kumpulan apa sayang? Kritis. Nampak? Ini dia. Nak lahirkan anak yang bijak berfikir, bijak bertutur. Jadi sebelum kita dapat lahirkan anak yang boleh bercakap macam itu, kita sendiri pun mesti apa yang? Biasakan dia dengan ayat-ayat fakta dan data. Nampak sayang? Biasakan dia dengan ayat-ayat fakta dan data.
Mama buat apa mama? Ada mama buat kuih sayang. Mama pakai tepung gandum. Tak banyak, satu kampit tepung gandum. Mama buat apa? Cekodok. Cekodok. Banyak dapat cekodok tu, lebih kurang 100 biji. Jadi maknya pun kalau bercakap dengan anak-anak, biarlah ada fakta dan data. Mama buat apa? Cekodok. Dah, habis. Stop, full stop. Kita sendiri tidak membangunkan daya fikir anak kita. Ayah buat apa ya? Basuh kereta. Kau tak nampak tu baldi tu dengan kereta tu, sabun-sabun tu. Buta biji mata kau. Aduh, mahal. Anak nanya lagi pun takut. Saya nampak? Cuba cerita dah sikit. Papa nak basuh kereta saya tengok. Papa semalam jalan 100 km. Bukan main kotor kereta. Hujan pula tu. Nampak tak? Ayah gunakan apa? Sabun serbuk. Satu skop. Itu data. Satu skop tu data. Jadi kita bercakap dengan anak. Nampak tak? Walaupun anak cuma mendengar, tapi kita biasakan sebut dengan fakta dan data. Jadi anak mendengar. Dia berlatih. Apa sayang? Sebab itu mak bapak yang kena banyak bercakap dengan anak-anak. Banyak bertutur. Nampak sayang? Mak bapak nak rajin bercakap. Setengah-setengah mak bapak ni yang bapak-bapak lah, maknya kurang. Petang aja balik kerja yang singgah kedai mama. Berbual dengan geng-geng kedai mama. Cerita macam upah-upah meja yang cerita pemain dengan data, dengan fakta. Yang bijak satu kawan dia kat kedai mama. Semua hebat-hebat. Berdialog, berbahas, semua hebat-hebat. Dekat rumah dengan anak tak nak pula cakap macam tu. Betul tak? Kedai kopi bukan main lagi. Cakap dengan kawan dekat mana-mana corner sana, corner sini. Berbahas dengan data, fakta. Banyak. Kawan-kawan dia semua hebat-hebat belaka perempuan. Anak-anak balik rumah cakap sikit je. Dah belajar belum? Dah ya? Bagus. Anak-anak sukar untuk berkembang. Jadi tuan-tuan puan, peranan mak bapak supaya anak-anak mereka berkembang maju sangat-sangat apa sayang? Sangat-sangat penting. Okey sayang. Kemudian yang selain daripada itu, biasanya ibu bapa dalam konteks ini yang dia hanya cerita dengan ringkas. Dia cerita dengan apa sayang? Dengan ringkas. Nampak sayang? Cerita dengan ringkas. Baik. Apabila anak-anak, tuan-tuan dan puan, bila kita bercerita dengan penjelasan. Penjelasan ini kritis. Bercerita dengan anak-anak dengan penjelasan. Penjelasan itu fakta dan data. Nampak sayang? Dalam penjelasan ada fakta dan data. Ini. Nampak sayang? Dan yang atas sekali ialah huraian. Ini akan membangunkan anak-anak otak apa sayang? Analitik. Anak-anak yang analitik. Jadi tuan-tuan dan puan, mari bila kita bercakap dengan anak-anak kita apa sayang? Tahap dia meningkat tinggi. Ada huraian. Huraian itu termasuklah contoh. Huraian termasuklah apa sayang? Contoh. Ini sayang ya. Baik, tengok lagi yang apa yang berlaku yang apabila anak-anak bercakap ada kebolehan daya fikir yang rendah,
maka dia selalunya berfikir untuk diri sendiri. Dia akan fikir untuk apa sayang? Diri sendiri. Untuk diri sendiri. Nampak sayang? Kemudian kalau dia ada sederhana, apa yang dia fikir itu untuk jangka pendek. Jangka apa sayang? Yang ini jangka panjang. Hasil pemikirannya untuk jangka panjang, tetapi yang ini untuk selama-lamanya. Sayang, kita pernah dengar tuan-tuan dan puan, ahli-ahli orang-orang Islam dulu-dulu yang hebat-hebat, misalnya apa? Al-Jabar tu pakar matematik. Sayang, Al-Jabar. Orang putih kata Al-Jibra. Sayang, sebenarnya itu orang Islam Al-Jabar yang mencipta matematik. Kemudian Al-Kindi tentang apa? Anatomi. Al-Khawarij, ya, tentang fizik. Segala ilmu-ilmu dia tu diguna pakai hingga hari ini. Kebijaksanaan mereka itu menghasilkan ilmu-ilmu berkenaan sampai hari ini. Ini menunjukkan mereka itu mempunyai otak apa sayang? Analitik. Bila dia dapat sampai berfikir tahap analitik, hasil ciptaan dia itu dapat diguna pakai selama-lamanya. Ya sayang. Jadi sayang-sayang sekalian, mari kita bangunkan anak-anak kita yang mempunyai daya fikir sampai tahap analitik. Dia terus ada catat terus. Dah ya dah tidak. Ada. Bagus. Suami kau di sini. Suami ada sini. Tak ada. Okey lah. Tak ada. Baik, nanti balik kau share dengan dia. Kau cerita, kau ceramah dengan dia kalau dia duduk depan. Sebab tak, satu malam tak selesai. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau kita perhatikan perangai anak kita pula, perangai dia, perangai anak-anak yang berada di tahap ini, ya, tahap bawah ni yang dia banyak memerhati. Dia memerhati, dia tengok. Ya. Kalau tahap yang kedua ni, dia suka merujuk. Merujuk tu dia bertanya. Dia suka apa sayang? Kan ada anak-anak yang suka bertanya yang, ayah ni apa ya? Itu anak yang tahap tinggi sikit, sederhana. Tapi bapa ni pula malas. Allah pening kepada aku kau nasib nanya aja. Mak ni pun begitu juga. Aku ni nak tengah nak membasuh ni pun dia nangis. Jangan diam, memang penat. Nak majukan anak memang penat. Memang menyentuh hati kita, waktu kita. Tapi kita kena layan dia cukup-cukup. Dia tanya kena apa sayang? Kena jawab dengan cara fakta dan data. Anak kalau bertanya, kena jawab cara apa sayang? Fakta dan data. Ini latih anak. Dia sayang, baik. Kemudian kalau yang tinggi sikit, analisis. Analisis ini pecah-pecahkan. Analisis apa sayang? Pecah-pecahkan. Apa dia kenderaan? Contoh. Apa dia kenderaan? Macam-macam kenderaan. Cuba pecah-pecahkan kenderaan. 3 kenderaan. 1 kenderaan udara.
satu kenderaan darat, satu kenderaan air. Itu pecah-pecah, itu analisis. Sayur, cuba pecah-pecahkan sayur. Apa tak? Sayur import, sayur tempatan, sayur putih, sayur hijau. Nampak tak? Itu apa nama yang? Analisis. Ya sayang yang paling baik adalah rancang dan laksana. Merancang itu payah juga. Orang otak tinggi saja. Kalau dekat pejabat, orang-orang yang otak tinggi itu siapa nama dia? Top line. Orang itu namanya apa sayang? Top line. Ini top line. Ini middle line. Ini middle campur bottom. Ini bottom line. Nampak sayang? Jadi tuan dan perempuan, apa yang bagus yang kita harapkan ialah cara kita berbual-bual dengan anak boleh membantu anak-anak kita, ya Firdaus, supaya apa sayang? Menjadi anak-anak yang bijaksana, menjadi kumpulan orang-orang top line. Idea-ideanya kekal selama-lamanya. Nampak sayang? Nampak sayang? Terus nampak tak dia? Jadi sayang, marilah kita buat perubahan. Berubah. Rasulullah kata apa sayang? Hendaklah kamu hari semalam, hari ini lebih baik daripada hari semalam. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Celaka bagi kamu jika hari ini lebih buruk daripada hari semalam. Itu hadis Rasulullah SAW. Sayang, mari. Hari ini dah dapat sikit ilmu. Bukan banyak, dapat sikit. Ya? Ubahlah. Besok lebih baik daripada hari ini. Berbual-bual dengan anak, ada fakta dan data. Nampak sayang? Kalau tidak anak-anak jawab macam yang dah balik yang baru sampai bang. Kita cakap sampai dari mana ke, naik apa tadi. Tak boleh. Tak ada keupayaan itu. Sebab kita lah jadi mak bapak, kena didik mereka, latih mereka. Nampak sayang? Macam orang putih yang orang putih. Saya ingat satu ketika saya di Melbourne, Australia. Anak orang putih datang pada saya. Dia kata, tuan, saya brilliant. Dia kata dia otak brilliant. Umur dia lebih kurang 8 tahun, sekolah rendah. Saya brilliant. Berani yang dia datang di jumpa kita, saya pelamat masa tu. Saya otak brilliant, tanyalah dengan saya apa-apa. Saya pun ketawa dah dengar. Saya tanya dia, okey yang, apa yang awak tahu tentang Islam? Islam senang. Boleh kahwin 4, kata dia. Budak umur 8 tahun, dia kata Islam boleh kahwin 4. Betul lah jawapan dia tu. Tahap dia boleh. Betul dia kata. Lain-lain tak boleh sayang lain-lain agama tak boleh. Hindu ke Kristian tak benar kahwin 4. Dia tanya, apa yang awak tahu tentang Islam? Kahwin 4. Jawab dia. Di New Zealand pun begitu juga ya. Budak Maori boleh berbahas dengan kita. Orang Melayu yang tak boleh. Termasuk anak buah aku yang aku balik kampung tanya dia kan, apa musim buah-buahan sekarang ni kat kampung kita? Rambutan. Itu aja dia jawab, Ros. Bukan anak kau, anak buah aku sama.
Tapi alhamdulillah, ya, kita kena didik anak-anak kita yang diminta berhenti sekarang juga. Sekian, terima kasih. Kerehat sekejap. Dah lah, apa nak?